Hai, salam sejahtera. Bersama saya lagi, Cikgu Julaiha Ali dalam video penerangan Tangen Siri 3. Dalam video kali ini, murid-murid akan mempelajari cara melukis lengkok bertangen yang diberi ukuran jejari sahaja. Kita akan menggunakan teori mudah ingat tangen, J something, tambah atau tolak. Cikgu menggunakan istilah J something kerana dalam lengkok bertangen ini, ukuran jejari telah pun diberi. Jadi, cabaran kepada murid hanyalah untuk menentukan kedudukan pusat bagi lengkok J something ini sahaja. Kita akan terus menggunakan TMI J something kepada soalan tangen. Baiklah murid-murid, inilah soalan tangen dan fokus kita hanya kepada lengkok bertangen yang diberi ukuran jejari sahaja atau J something. Operasi tambah atau tolak akan kita tentukan kemudian. Jadi, langkah pertama, kenal pasti kedudukan lengkok bertangen J something itu. Itulah dia, lengkok bertangen J something dengan label FE atau EF. Langkah kedua, tentukan nilai J something dan dua bulatan sepunya bagi lengkok J something itu. Nilai J something adalah 100 mm, manakala R15 dan R30 adalah bulatan sepunya bagi J something itu. Ia telah pun diberi ukuran jejari dan kedudukan pusat. Maka, murid-murid, lukislah dua bulatan sepunya itu terlebih dahulu sebelum menentukan pusat bagi J something. Langkah 3. Murid-murid, buatlah sedikit pengiraan pada soalan tangen. Murid-murid hanya perlu melakar satu garisan lurus dari titik tangen E dan F melalui pusat bulatan masing-masing seperti paparan ini. Persilangan antara dua garisan ini adalah pusat bagi lengkok J something. Maka, dari sinilah murid-murid boleh buat pengiraan mudah. Berapakah ukuran dari sini ke titik E? Berapakah ukuran dari sini ke titik F? Jawapannya ialah 100 mm kerana jarak dari pusat ini ke titik E dan titik F yang berada di lilitan bulatan adalah jarak ukuran jejari. Langkah 4. Murid-murid bolehlah membuat pengiraan mudah J something sama ada perlu ditambah atau ditolak. Perhatikan langkah seterusnya. Cikgu telah membina satu lengkok yang berukuran 70 mm daripada bulatan sepunya R30. Cikgu melakukan operasi tolak J100 tolak J30 bersamaan J70. Kita menggunakan operasi tolak kerana ukuran 30 merupakan ukuran yang meliputi atau termasuk dalam ukuran jejari 100. Begitu juga dengan ukuran R15. Ia termasuk di dalam jejari 100. Oleh sebab itu, kita menggunakan operasi tolak bagi langkah seterusnya ini. Murid-murid, tahniah, anda telah berjaya menemui pusat bagi lengkok J100. Tetapi, jangan terburu-buru untuk terus melukis lengkok J100 itu. Tentukan terlebih dahulu garis normal yang wujud dalam kes ini. Lukiskan sahaja satu garisan dari pusat
yang diperoleh ke pusat bulatan sepunya. Rujuk soalan untuk menentukan kedudukan titik tangen. Jadi, konsep yang wujud pada kedua-dua garis normal ini ialah pusat, pusat, tangen. Pusat, pusat, tangen. Jadi, apabila kita telah berjaya menentukan titik F dan E pada kedudukan sebenar, barulah kita lukis lengkuk J100 itu menggunakan pusat yang telah diperolehi tadi. Maka, itulah dia langkah-langkah membina dan menentukan pusat bagi lengkuk J100. Baiklah, kita cuba pula soalan yang kedua. Macam biasa, kenal pasti kedudukan lengkuk bertangen itu. Itulah dia lengkuk bertangen J something dengan label ED. J something bernilai 50 dan dua bulatan sepunya adalah J20 dan J30. Seterusnya, lukislah dua bulatan sepunya itu. Kemudian, buat sedikit pengiraan pada soalan. Dari sini ke titik E adalah 50 mm. Saya nak melukis lengkuk dari pusat 20. Jadi, saya kena tambahlah J50 tambah J20, maka inilah dia lengkuk 70. Daripada sini ke titik D ialah 50. Saya nak melukis lengkuk dari pusat 30. Jadi, saya kena tambahlah J50 tambah J30, maka itulah dia J80. Tahniah, dah dapat dah pusat bagi J50 tu. Tetapi jangan terburu-buru. Buat dulu garis normal untuk menentukan kedudukan tangen E dan D. Sambungkan saja dari pusat ke pusat. Dan konsep yang wujud di sini ialah pusat, tangen, pusat. Pusat, tangen, pusat. Rujuk soalannya untuk menentukan di manakah sebenarnya kedudukan titik tangen. Now, sekarang lukislah lengkuk J50 di pusat yang telah ditemui tadi. Maka, dah siap. Baiklah murid-murid, kita sampai ke soalan yang terakhir. Ulang saja langkah-langkah tadi. Perhatikan paparan. Dua bulatan sepunya, R20 dan R30 telah pun dilukis. Kemudian, kita buat pengiraan mudah. Dari pusat ini ke titik D adalah berukuran 82 mm. Murid-murid perlu melukis lengkuk dari pusat 30. Jadi, murid-murid perlulah melukis lengkuk yang berukuran 82 tolak dengan 30. Kerana ukuran 30 itu telah termasuk dalam jejari 82. Sekarang, dari pusat ini pula ke titik C. Berapakah ukurannya? Ya, 82.
Murid-murid nak melukis lengkuk dari pusat bulatan sepunya R20. Ukuran R20 tak termasuk dalam jejari R82. Jadi, murid-murid perlulah melakukan operasi tambah. Tambahkan saja R82 tambah R20, maka lukislah lengkuk 102 mm itu. Tahniah, dah dapat dah pusat R82 tu. Tetapi sekali lagi cikgu ingatkan, jangan terburu-buru. Lukis dahulu garisan normal untuk menentukan kedudukan titik tangen D dan C dengan tepat. Sambungkan saja dari pusat ke pusat. Rujuk soalan. D berada di sini. Sambungkan pusat ke pusat, rujuk soalan, tangen berada di sini. Maka konsep yang wujud pada garis normal ini ialah pusat, pusat, tangen. Tetapi bagi garis normal ini pula pusat, tangen, pusat. Sekarang barulah boleh melukis lengkuk R82 di pusat yang telah ditemui tadi. Maka inilah dia langkah-langkah menentukan pusat lengkuk bertangen yang telah diberikan ukuran jejari. Tahniah sekali lagi kepada murid-murid kerana telah pun berjaya menggunakan teori J something dalam menentukan kedudukan pusat bagi lengkuk yang hanya diberi jejari sahaja. Pengiraannya sangat mudah, sama ada tambah atau tolak. Ulang tonton video cikgu ini untuk lebih memahami dan menguasai teori J something ini. Nanti apabila dah mahir dengan teori J something ini, tengok soalan je dah tahu nak tambah atau nak tolak. Semua label dalam soalan ini adalah bergantung kepada soalan. Murid tidak perlu melabel jawapan yang telah berjaya dilukis. Sebab kalau salah label, naya nanti. So, biarkan sahaja. Pandailah cikgu kamu atau pemeriksa nak menilai jawapan kamu nanti. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Hubungi cikgu melalui email tertera atau boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Hingga berjumpa lagi dalam video yang lain. Bye!